Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam satu majlis ilmu. Walaupun tuan-tuan tak dapat saya lihat dengan jelas ya, Awak Safwan, Al-Wasalam Hasif, Abdul Rahim, Izzuddin Hasanuddin, Wan Makhzan, Al-Wasalam semua, sahabat yang hadir, terima kasih pada semua yang menyokong kami dalam program kurban. Terima kasih kepada semua yang menyokong dalam program Badal Haji. Ya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memudahkan segala usaha kita pada hari ini. Ya. Jadi tinggal beberapa pagi saja lagi untuk Arafah. Jangan lupa ya, untuk puasa pada hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Mudah-mudahan kita mendapat keutamaan bulan Zulhijjah yang penuh dengan kelebihan ni. Pagi ni saya ajak tuan-tuan untuk mengenai kitab sirah Nabi SAW. Bagi mereka yang memiliki kitab sirah ni, Ensiklopedia Sirah Kasihku Muhammad SAW, Wahyu Sanusi, tolong buka pada muka surat keempat, menceritakan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Assalamualaikum Farwahida, barakallahu fikum. Izzuddin Hasanuddin, terima kasih. Assalamualaikum semua. Barakallahu fikum, terima kasih sahabat kat TikTok. Ini Siti Ummah, Double Ace, terima kasih semua. Jangan lupa sharing kepada teman yang lain tau, bagi komen, bagi kata-kata yang mudah-mudahan memberi suntikan semangat kepada sahabat yang lain. Mudah-mudahan sama kepada saya sekali. Safi Ali, tolonglah bagi respon, dengar ke, tak jelas ke. Ya. Tolong bagi komen apa-apa, sahabat semua. Barakallahu fikum. Terima kasih Hamidah Abdullah, Radhiyah Hussein, terima kasih Cik Fida ya. Baik. Daripada kitab Ensiklopedia Sirah Kasihku Muhammad SAW pada muka surat keempat. Terima kasih Ustaz Nulis, Al-Wasalam, moga sihat semua keluarga Cik Maya Dudut, Ku Aisyah yang mulia, terima kasih semua. Aisyah Nabila, Wagina Sikun, Muhammad Taufik, Encik Lee, Al-Wasalam, Jeli Jengas daripada Jeli Kelantan, masya-Allah, barakallahu fikum. Terima kasih. Dari Singapura pun ada, alhamdulillah, syukur, barakallahu fikum. Daripada Brunei, alhamdulillah, Nasyamidun. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 22 April 570 Masihi. Walau bagaimanapun para ulama bersisi pandangan tentang tarikh lahir Nabi SAW yang sebenarnya. Apabila dilakukan kajian, tarikh yang tepat ialah pada 9 Rabiul Awal. Imam Malik mengatakan tarikh lahir Nabi sebenarnya pada 8 Rabiul Awal. Pandangan beliau lebih menghampiri tarikh tersebut, wallahu a'lam. Ini tarikh lahir Nabi SAW, satu yang dipersisihkan. Setengah mengatakan 12 Rabiul Awal dengan Sayyidah Sri, setengah mengatakan 8, setengah mengatakan 9. Kerana pada waktu itu belum ada penyalinan maklumat, tadwin al-ma'lumah lagi, kerana pada waktu itu belum lagi para ulama berkecimpung dalam bidang penulisan hadis. Ya, baik. Nama baginda ialah Muhammad bin Abdullah bin Al-Muttalib, atau nama asalnya Syaibah bin Hashim bin Amr bin Al-Manaf, ataupun Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr. Digelar Quraisy yang menjadi nama asal kepada kabilah bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Jadi ini merupakan keturunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita pergi setengah tempat ada dibuat family tree Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Terpulanglah kat tuan-tuan perempuan muslim-muslimat yang ada pada waktu ni. Kalau kalian memiliki kreativiti, bolehlah buat peta kelahiran Nabi atau peta keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jual, ramai orang nak beli. Nur Aqilah Hanizam alaihi wasallam, kan, Aminah Dahlan, Zam Khamis, kan, buat cantik-cantik, nanti boleh jual kat TikTok ke kat Facebook. Ini cadangan je lah. Ramai orang nak framekan salah sila keturunan Nabi SAW, tapi susah nak jumpa sumbernya, kan. Yang mulia Tengku Murni, Zali Hamid, Malisa Muhammad Idris. Jadi ibu dan bapa saudara Nabi sebelah ibu dan bapa saudara Nabi sebelah ibu berasal daripada Bani Zuhra. Nasab Nabi bertemu dengan nasab ibunya menerusi Kilab bin Murrah. Allah mengkehendaki untuk menjadi rasulnya daripada kalangan yang paling mulia dan paling tinggi. Keturunannya di antara segenap penghuni bumi yang lain. Di samping itu, kedudukan kaum dan kabilah Nabi juga adalah terhormat.
Ini berdasarkan sabda Nabi, Inna Allah astafa Kinana min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinana, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, wastafani Bani Hashim. Allah telah milih Kinana daripada keturunan Nabi Ismail, milih Quraisy daripada keturunan Kinana, dan dari keturunan Quraisy Allah milih Bani Hashim, dan Allah milihku daripada keturunan Bani Hashim. Hadis ini riwayat Muslim. Ya. Jadi berkenaan perkara ni, kata Al-Imam Syahid Muhammad Sa'id Al-Buti dalam kitab beliau. Ni kitab beliau dalam bahasa Arabnya. Kita ambil pengajaran terus daripada apa yang dikemukakan dalam tulisan sirah. Fima awdahna min nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam dilala wadhiha ala anna Allah mayyaza al-araba ala sa'il nasi wa faddala Quraisyan ala sa'il qabail al-ukhra. Tajidu hadhihi dilala wadhihatan bil hadith alladhi rawainahu an Muslim wa qad warada bi ma'nahu ahadith kathira ukhra. فمن ذلك ما رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال من أنا فقالوا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنا محمد بن عبد الله بن المطلب إن الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. Nabi telah bertanya kepada para sahabat ketika berada di mimbar, siapa aku? Jawab mereka, Tuhan adalah utusan Allah. Maka jawapan Nabi, aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Al-Muttalib. Allah telah menciptakan ciptaannya manusia itu, lalu dibahagikan kepada dua bahagian, dan jadikan aku dalam bahagian yang paling baik, paling indah. Dan Allah telah menjadikan berbagai-bagai tribes, kabilah, dan Allah telah meletakkan aku dalam kabilah yang paling elok, paling indah, paling molek. Kemudian Allah menjadikan sebaik-baik buyut, keluarga, dan menjadikan aku dalam keluarga yang paling hebat dan jiwa yang paling mulia. Ini pilihan Allah SWT kepada Rasulnya. Begitulah logik akalnya, tuan-tuan. Seorang yang jadi kepimpinan tentulah memiliki karakter, kualiti yang tidak ada pada orang yang lain. Kan? Umpamanya pelajaran, pendidikan, latar belakang, kekeluargaan. Supaya nanti tidak timbul kata-kata di hujung hari bahawasanya manusia ni sama je macam kita, apa lebihnya dia. Tapi bila Allah milihnya daripada kalangan yang ternama, yang tergolong golongan bangsawan yang mulia, maka tiada siapa dapat memberi tohmahan kepada nasabnya. Wa yunafi dhalika ma kad yalhaq min su'in bi kulli man harafa min al-arabiyya wal quraishiyyin an salatillahi ta'ala wa hatta an sawal karamati al-islamiyya allati ikhtaraha Allahu li'ibadihi. لأن هذا الانحراف والانحطاط من شأنه أن يؤدي بما كان من نسبة بينه وبين الرسول ويلغيها في الاعتبار من الاعتبار. Walaupun demikian, Allah telah memilih menjadikan bangsa Arab itu bangsa pilihan di sisinya untuk diwakilkan, dihantarnya utusan Nurul Aziz, Malik Jabar. Maka tidaklah menafikan pada hari ini kita dapat lihat Raja Dunia, Aziz Hashim Lia. Kita tidak menafikan melihat perilaku tingkah laku orang Arab yang ada pada hari ini yang berlawanan dengan Quran, berlawanan dengan hadis, walaupun mereka ini bangsa yang terpilih di peringkat awal dengan putusan Nabi di kalangan mereka. Tapi kalau tengok pada perangai orang Arab, sebahagiannya pada hari ini rosak. Walaupun Allah telah meletakkan Nabi di kalangan orang Arab, dan orang Arab ni punya kedudukan di sisi Allah SWT, bahasa yang digunakan untuk menjadi wahyu itu, tapi tindakan sikap orang Arab yang ada pada hari ini yang menyeleweng, maka itu tidak akan memberi apa-apa manfaat untuk mereka di akhirat, walaupun mempunyai pertautan hubungan dengan Rasulullah SAW. Ini saja yang mampu kita katakan. Jangan kata lebih-lebih lah, tuan-tuan. Umpamanya kalau kita lihat orang Arab tu, imam lah di kampung kita, imam ni orang mulia, orang mati, orang hidup, orang lahir semua diuruskan, orang berkahwin. Allah menguji si imam ni, itulah anaknya mungkin ada yang menyeleweng, ada yang tak betul perangainya. Maka tentulah tidak wajar untuk kita kata anak imam, bapak baik kemain lagi anak. Tak boleh cakap macam tu, tuan-tuan. Tak ada adab dengan tuan imam. Kerana walaupun imam itu berusaha, tentulah imam itu berusaha untuk memperbaiki akhlak anaknya. Tapi kalau anak itu sendiri milih jalan penderhakaan, maka kenapa pula kita kena kaitkan dengan dia? Perkara ini sering berlaku. Kadang kita gagal membezakan perkara yang baik untuk letakkan satu sudut, dan perkara yang salah itu untuk kita jangan libatkan dengan yang baik itu. Tentu tak wajar lah kita ternama je imam, anak macam tak cakap begitu, tuan-tuan. Kalau begitu pun tak wajar untuk kita katakan, bagaimana tentulah lebih tidak wajar untuk kita katakan satu yang punya kaitan dengan Rasulullah SAW. Tengok orang Arab,
Rasulullah SAW tapi Arab macam cakap sebut tuan-tuan apa-apa. Kita jangan katakan Allah sian orang Arab ni, dia patut jadi bangsa yang menjadi pemimpin kepada umat Islam, kefahaman Islam yang amalannya, tapi itulah ujian bagi mereka, kekayaan yang Allah berikan. Maka lalailah mereka yang lalai, selamatlah mereka yang selamat. Insan kedin masalahnya, masalah semua sahabat yang hadir pada pagi ini. Baik, seterusnya saya bacakan sikit daripada kitab ni selanjutnya tuan-tuan. Jadi ini ditunjukkan silsilah Rasulullah SAW. Tengok. Menarik kitab ini kan. Ini silsilah Rasulullah SAW. Nama-nama keluarga Rasulullah SAW. Baik. Daripada Ibrahim, pada Ismail, Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudar, Ilyas, Mudrika, Khuzaimah, Kinana, Nadr, Malik, Fihir, Quraisy, Ghalib, Lu'ai, Ka'ab, Murrah, Kilab, Quraisy, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abdullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan kehidupan seorang Nabi yang mana keturunannya berasal daripada perkahwinan yang sah. Tak ada satu pun berasal daripada perkara yang namanya zina. Itu sebab dalam Islam kita telah belajar bab bahaya zina tuan-tuan. Ya, Anu Irfan, Udaib, Anu Mala, semua sahabat yang kat TikTok, kat Facebook, kat Insta pagi ni ya. Aida Zainal, Kila Muntahana. Masya-Allah bagusnya nama Kila Muntahana Jadi itu sebab larang untuk berzina, kerana anak yang zina itu nanti tidak kenal nasabnya, tak tahu mana asal usulnya ya. Baik. Baginda juga bersabda, ana Muhammadun bin Abdul Muttalib, inna Allah khalaqal khalqa faja'alani fi khairi khalqihi wa ja'alahum firqataini faja'alani fi khairi firqatin wa khalaqal qabail faja'alani fi khairi qabilatin wa ja'alahum buyutan faja'alani fi khairi majlisan wa ana khairukum baitan wa khairukum nasan. Ini saya cerita pada tuan-tuan tadi, hadis berkaitan dengan Nabi menceritakan hal pribadi baginda pilihan Allah SWT. Kalau Nabi mengatakan demikian, ini satu wahyu daripada Allah SWT. Nabi tidak berkata dengan kebaikan ya. Ini Syuaib. Kalau saya sahabat kat Facebook, jangan lupa sharing kepada teman-teman yang lain ya. Moga-moga ada banyak komen yang kita terima, cadangan-cadangan, padang-padang bernas insya-Allah ya. Sani Osman. Jadi sebutan Nabi ini adalah wahyu daripada Allah SWT. Tapi kalau seorang daripada kita menceritakan perihal dirinya, maka itu adalah sifat takabur. Maka kita tidak layak untuk menceritakan kemuliaan diri kita. Ya, maka yang diceritakan, kalau diceritakan dalam bentuk untuk memberi pengajaran, itu tidak mengapa. Mencerita sebagai contohnya keluarga kita pernah ada peranan membuka universiti, buka kampung. Ini biografi, satu benda yang baiklah, mudah-mudahan jadi panduan kepada orang-orang yang lain. Jangan menceritakannya sebagai penceritaan untuk menunjukkan kelihatan diri, keagungan, keunggulan dan sebagainya. Bahkan Abu Sufyan sangat musuhi Nabi pun tidak dapat menafikan ketinggian kemuliaan keturunan Nabi di hadapan raja-raja Rom. Peristiwa itu berlaku sebelum beliau meluk Islam lagi. Lalu beliau mengatakan, huwa fina zu nasabin, Muhammad itu di kalangan kami datang daripada keluarga yang mulia. Baik. Abdullah, iaitu bapa Nabi, telah meninggal dunia ketika beliau berdagang ke Yasrib. Saat tiba Yasrib, jatuh sakit, meninggal dunia pada usia yang masih muda. Beliau dikuburkan di tempat namanya Dar Nabiratul Ja'ad. Pada ketika itu Nabi Muhammad masih lagi berada dalam kandungan ibunya Aminah. Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Disebutkan pada tahun itu berikutan kelahiran Nabi, peristiwa pasukan bergajah menyerang Kaabah lalu dibinasakan oleh Allah SWT dengan menghantar segumuran burung yang bau batu panas. Batu-batu itu kemudian ditimpakan ke atas angkatan tentera. Peristiwa itu disebut oleh Allah dalam surah Al-Fil. Setelah 50 hari berlakunya peristiwa itu, maka lahirlah junjungan besar Nabi Muhammad SAW ke bumi dalam keadaan yatim. Lalu Allah menyatakan surah Al-Duha, alam yajika yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati dirimu sebagai seorang anak yatim, maka dia telah melindungimu. Antara kejadian aneh yang berlaku menjelang kelahiran Nabi ialah ibu Nabi pernah mimpi terdapat sinar cahaya terpancar antara kedua kakinya. Cahaya itu sangat terang hingga menerangi istana-istana Syam, sebagaimana yang telah diriwayatkan Ibn Tabarani. Di samping itu terdapat banyak lagi kejadian yang berlaku, dan begitu kejadian-kejadian pelik yang lain menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, baik, saya bacakan sikit daripada tafsir An-Nasafi. Pernah dengar tak tafsir Nasafi? Ini tafsir Nasafi. Anak-anak kita dekat peringkat STAM, mereka STAM belajar STAM untuk ke negara Arab, mereka akan baca kitab Nasafi, tafsir Nasafi. Saya bacakan sikit untuk tuan-tuan bagi tuan-tuan yang kesempatan, hari ini kami ada program tafsir tadbir. Siapa yang ada kesempatan untuk ikut kita memahami Al-Quran dan surah Mulk, bolehlah hadir pada pukul 10 pagi nanti insya-Allah ya.
Jadi ruya anna Abraha bin Sabbah Malik al-Yaman min qibal Ashama an-Najashi bana kanisatan bi San'a wa samaha al-Kulais wa arada an yasrif ilayha al-hajj wa kharaja rajul min Kinana faqa'ada fiha laylan fa'aghdabahu dhalika wa qila ajjajat rafaqatan min al-arabi naran fahamalatha rih fa'arakatha fahalafa la yahdiman al-Ka'bah فخرج بالحبشة ومعه فيل اسمه محمود وكان قويا عظيما و12 فيلا غيره فلما جاء مغمس خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلث أمواله تهاما ليرجع فأبى وعبأ جيشه وقدم الفيل فكانوا كلما وجهوا إلى الحرم برك ولم يبرخ وإذا وجهه إلى اليمن هرولا فأرسل الله طيرا مع كل طائر هجر في منقاره وأجرني في رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الهمصة فكان الهجر يقع على رأس رجل فيخرج منه من دبره وعلى كل هجر اسم من يقع عليه ففروا وهلكوا ومات أبرهة حتى انصدع صدره من قلبه وانفلت وزيره أبو يكسم وطائر يهلك فوقه حتى بلغ النجاشي فقص عليه القصة فلما أتمها وقع عليه الهجر فخر ميتا بين يديه. Ini seperti disebut dalam tafsir Nasafi, bahawa Abraha bin Sabah ni raja pada Yaman yang merupakan utusan pada Raja Najashi. Bahawa Abraha ni berasal daripada keturunan Habasyah, maka dia menjadi raja lantikan daripada Najashi yang berada di Afrika pada masa itu, raja kerajaan Afrika yang besar itu. Maka Yaman bawah jajahannya. Maka Abraha ni telah pun membina satu Kaabah yang besar dekat Yaman, namanya Kulais. Kulais ni kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ini adalah kerana Kulais berasal daripada Kalansawa. Kalansawa ni songkok. Oleh kerana menara yang dibina itu begitu tinggi, bagi orang Arab, kalau mereka mendongak kepala seperti itu, songkoknya jatuh ke belakang. Oleh kerana tempat itu begitu tinggi, menara itu begitu tinggi, binaan begitu tinggi, maka dinamakan sebagai Kulais, yang merujuk kepada songkok dipakai baru jatuh kerana mendongak ke langit melihat tingginya bangunan tersebut. Ini ceritanya tuan-tuan. Maka si Abraha telah membina satu tempat trading center, business center yang besar yang dinamakan Kulais ini, bertujuan untuk menandingi Kaabah. Itu kisahnya. Maka dia pun menjemput utusan orang Arab untuk datang tengok, buat survey market lah, nanti nak datang meniaga dan sebagainya. Maka satu hari datanglah sekumpulan Arab berkata bahawa kami nak membuat survey dalam bangunan ni, tengok bagaimana kelengkapannya, kemudahannya. Nanti nak datang bawa kabilah kami ke sini untuk berniaga, berjalan. Bahkan disangkakan bahawa tempat juga boleh menjadi tukar tempat ibadah daripada Mekah yang dipenuhi berbagai golongan datang menunaikan ibadah haji pada zaman itu. Lagi dah ada haji yang sesat lah maksudnya. Maka Abraha bertujuan untuk menandingi Kaabah, iaitu dibuat bangunan seperti itu cantik dengan fasiliti yang ada, dengan anggapan nanti orang akan bertukar tempat untuk menunaikan ibadah haji bagi orang Arab ni. Abraha tak sedar bahawa Kaabah itu binaan Nabi Ibrahim. Orang menunaikan ibadah haji walaupun sesat pada masa itu, tapi mereka masih lagi sikit banyak terikut dengan syariat Nabi Ibrahim sebelumnya. Orang Arab adalah keturunan Nabi Ibrahim sebagainya. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, datang orang Arab ini masuk dalam Kulais, diberaknya dalam Kulais itu tuan-tuan. Maka Abraha pun beritahu perkara tersebut, menjadi sangat marah. Beliau telah pun memerintahkan untuk mencari menjaki orang Arab itu, tapi tak bertemu. Lalu dia pun telah membuat arahan supaya tentera dikumpulkan untuk melanggar Kaabah, merobohkan Kaabah, kerana itu satu penghinaan buatnya di Kulais. Itu ceritanya Norman Shah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jangan lupa share pada teman-teman kita yang lain kisah ni. Sekarang Abraha menjadi marah. Ataupun riwayat yang kedua mengatakan orang Arab telah pun menyalakan api dan berlakulah kebakaran, lalu berjangkit kena pada Kulais sampai terbakar. Itu juga satu sebab mengapa Abraha menjadi marah. Ini dalam kisah yang lain tuan-tuan ya. Maka ini disebut oleh Al-Imam An-Nasafi dalam tafsirnya. Lalu Abraha telah pun menyiapkan tentera untuk menyerang Kaabah, menyerang Mekah, merobohkan Kaabah. Kerana apa yang berlaku pada Kulais, maka dia telah bawa seekor gajah. Dia pimpin gajah yang paling besar, tenteranya mengikut gajah yang lain. Gajah Abraha ini namanya Mahmud. InsyaAllah ada nama pula tu, disebut dalam Sirah Ibn Hisham.
Gajah Abraha naik yang paling besar itu namanya Mahmud. Mereka pun sampai ke tempat namanya Mughamis, satu tempat dekat dengan Mekah. Datanglah Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi ini, menawarkan kepadanya 1/3 harta daripada Tihama, dengan syarat pulanglah ke Yaman, janganlah buat apa-apa pada Kaabah. Tapi Abraha ini yang kesombongannya, dia datang separuh jalan, mana pulang. Dari sudut moralnya dia kena menang pada tindakan yang telah berlaku kepada Quraisy itu. Maka tuan-tuan, bila datang rundingan, dia tidak mahu menerima rundingan tersebut. Lalu Allah SWT telah mengutuskan burung dari langit. Ni cerita pula gajah yang bernama Pak Mahmud ni, ketika dia suruh menuju ke arah Mekah, dia tak mahu, dia berhenti. Tapi kalau reversekan dia, tunjukkan mukanya pulang ke Yaman, berlari dia pergi. Tapi Abraha tetap berdegil, bertegas untuk menolak, memaksa gajahnya supaya pergi ke arah Kaabah dengan tujuan merobohkan Kaabah. Dan pada masa itulah Allah telah menghantar burung ababil. Ya, ratusan burung, ribuan burung terbang di udara, dan setiap burung itu membawa batu di mulutnya dan 2 di kakinya. Mana 3 biji batu sebesar kacang full. Tahu tuan? Ya, sebesar kacang pistachio. Orang kata kacang cerdik. Tahu kacang cerdik? Humus, kecil saja. Macam batu yang kita gunakan untuk melontar dekat jamrah. Ya, maka burung ni membawa terbang dari mana tempat daripada neraka, 3 biji batu, 1 di mulutnya, 2 di kakinya. Maka batu itu pun digugurkan di atas tentera Abraha yang nak menyerang Kaabah ni. Dan batu itu jatuh di kepala, keluar di duburnya. Allahu Akbar, ya. Kena atas kepala, keluar batu itu kat duburnya. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah. Wa ala kulli hajar isim man yaqa alaihi. Dan setiap batu itu pula, di atasnya telah siap tertulis nama tentera Abraha yang ditentukan oleh Allah untuk diserang itu oleh batu-batu neraka tersebut. Wallahu a'lam. Mereka pun lari bertempiaran, dan Abraha sendiri pun kena, lalu terbelah dadanya. Dan Abu Yaksum, iaitu menteri kanannya, telah pun berjaya melarikan diri sampai kepada Raja Najasyi untuk memberitahu kepadanya kisah yang berlaku. Sebaik saja dia dapat cerita perkara tersebut kepada Raja Najasyi yang merupakan penguasa terbesar yang menguasai kerajaan Abraha. Sebenarnya Abraha itu merupakan orang suruhannya. Habis saja dia memberitahu perkara tersebut berlaku pada Najasyi, batu pun kenalah dekat kepalanya. Matilah dia di sisi Raja Najasyi. Mana ajal dia pun dah sampailah, disebut kat sini. Tuan-tuan dimulakan Allah sekalian, ya. Jadi waruya anna Abraha akhadha li Abdul Muttalib 200 ba'irin fa kharaja ilayhi fiha fa 'azzama fi 'aini wa kana rajulan jasiman wasiman wa qila hadha sayyidu Quraisy wa sahib 'ayr Makkah alladhi yat'am nas fi sahal wush fi ru'us al-jibal falamma zakara hajatahu qala saqatta min 'aini ji'tu li ahdim al-bayta alladhi huwa dinuka wa dinu abaika wa sharabukum fi qadim ad-dahri فألها كعنه ذود أخذ لك فقال أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه. Ketika Abraha sampai dekat Mughamis ni tadi, tuan-tuan, setempat yang berdekatan dengan tempat yang terletak di selatan kota Mekah ni, sebelum sampai ke Mekah, tempat Mughamis ni, maka apa yang berlaku, Abraha telah pun merampas unta-unta orang Arab sebanyak 200 ekor. Maka datanglah Abdul Muttalib. Ini peranan Abdul Muttalib ni yang sangat dihormati oleh orang Quraisy. Abdul Muttalib datang jumpa dengan Abraha dan berkata kepada Abraha, dan ketika datangnya Abdul Muttalib, datuk Nabi ni, Abraha kagum melihat penampilan dirinya. Seorang yang segak, tinggi, kulit putih, segak, ya, rambutnya hitam, rupanya hebat, dan dia seorang yang tinggi. Terselah padanya ciri-ciri kehebatan, kesegakan, segaknya seorang lelaki. Maka Abraha pun kagum melihatnya. Dikatakan, tuan, Abdul Muttalib ni kalau dia minum susu umpamanya, sebelum air susu itu masuk dalam mulutnya, kena susu tu pada hidungnya terlebih dahulu. Nak cerita mancungnya hidung Abdul Muttalib, mancung yang handsome lah, bukan mancung yang macam hantu ke, tidak, tuan-tuan. Maka bila Abraha melihat segaknya Abdul Muttalib, datuk Nabi ni, dia pun kagum. Tiba-tiba bila Abdul Muttalib berkata, Abdul Muttalib datang minta unta-unta yang dirampas, maka Abraha pun berkata kepadanya, aku melihat kau seorang ketua, patut kau datang jumpa aku ni bercerita big things.
Tapi kau datang cerita pasal nak minta unta. Allah, jangan jatuh nilai kau di sisi aku. Kau tahu tak? Abraham berkata dengan sombongnya. Apa jawapan Abu Talib, tuan-tuan? Abu Talib menjawab kepada Abraham, sebenarnya akulah tuan kepada unta tersebut. Sedangkan Kaabah ni ada tuannya, macamlah aku menjadi tuan kepada unta. Pastinya tuan kepada Kaabah akan mempertahankannya sebagaimana aku mempertahankan unta-unta aku. Barulah terdiam Abraham ni. Ini seperti disebut dalam kitab apa nama tuan-tuan tadi? Tafsir Nasafi. Tafsir Nasafi. InsyaAllah nanti kami akan adakan kuliah Tafsir Nasafi. Di Telaga Biru secara online. InsyaAllah nanti tuan tunggu tau. Kami akan adakan rakaman Tafsir Nasafi. Kerana tafsir ni penting untuk kita kat alam Melayu ni, kat pondok. Anak-anak kita nak pergi ke Timur Tengah pun mereka akan belajar Tafsir Nasafi. Menarik Tafsir Nasafi ni tuan-tuan, dia ringkas, maklumat padanya padat. Cara dia mengemuka riwayat pun memang semudah untuk kita faham, ya. Baik. Kembali semula pada kitab asal rujukan kita ni tuan-tuan. Baik, ya. Seterusnya pada hari ke-7 kelahirannya, Nabi telah dikhatankan oleh Abdul Muttalib, datuknya tadi, sebagai satu kemuliaan bangsa Arab, fitrah. Lalu datuknya mengadakan jamuan, menamakannya sebagai Muhammad. Walau bagaimanapun segelintir ulama mengatakan baginda lahir dalam keadaan telah berkhatan. Ini cerita tentang Nabi kita. Kita dengar selalu pun tak jemu, tuan-tuan, kan? Kalau kita tengok cerita dalam movie ke, atau kita baca cerita mana-mana ke, walaupun cerita based on true story sekalipun, kita baca sekali cukup lah. Lain kali aku malas nak baca dah. Kau bagi aku percuma pergi tengok movie pun aku tak nak pergi tengok lah. Cukup lah. Tapi beza dengan kehidupan Nabi kita, tuan-tuan. Sebagaimana kita baca Al-Quran, kita seronok, dapat roh, dapat semangat, motivasi. Maka demikian juga ketika membaca kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap tempat episod itu merupakan pengajaran untuk kita timba, kan tuan-tuan? Syawal Haji Muhammad dan salam Al-Bisuk. Salam semua sahabat yang hadir. Ketika kaumnya bertanyakan kepada Muttalib tentang alasannya untuk tidak menggunakan nama keluarga yang lain, lantas Muttalib menjawab, beliau menginginkan Allah memuji Muhammad di langit, sekaligus dipuji oleh sekalian penduduk di bumi. Rasul sabda, Innali asma ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadami wa ana al-aqib. Bahawa aku punya banyak nama. Akulah Muhammad, akulah Ahmad, akulah Al-Mahi, akulah Al-Hashir, iaitu yang Allah menghimpunkan denganku umat ini. Kemudian akulah Al-Aqib, iaitu tiada lagi Nabi selepasku. Ini nama-nama Nabi. Tahu tak nama-nama Nabi? Muhammad, Ahmad, lagi apa? Al-Mahi, lagi apa? Al-Hashir, lagi apa? Al-Aqib. Ini 5 nama Nabi SAW. Selain itu adalah nama-nama yang disebut oleh para ulama macam Taha ke, Yasin ke. Tapi yang paling jelas disebut dalam hadis sahih iaitu 5. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Aqib. Ingat tu. Boleh ingat? Al-Mahi maknanya Allah menghapuskan kekufuran dengan kedatangan Nabi SAW. Al-Hashir, surah Al-Hashir, perhimpunan, maknanya Allah menghimpun umat di akhir zaman nanti. Dengan keberkatan Nabi SAW, banyak perkara akan dipermudahkan di waktu itu nanti. Namanya Al-Maqam Al-Mahmud. Al-Aqib, Aqib mana yang terakhir sekali. Tadi lagi Nabi selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Faham tuan-tuan? Alhamdulillah. Wanita pertama yang menyusulkan Nabi kita adalah ibunya sendiri, Aminah binti Wahab. Kemudian disusuli oleh Suhaibah, iaitu bekas hamba kepada Abu Lahab. Pada masa sama, baginda turut disusulkan bersama dengan bapa saudara Nabi sendiri, iaitu Hamzah radhiyallahu an. Hamzah yang terkorban dalam perang Uhud, merupakan saudara susuan kepada Nabi, saya merupakan pakcik Nabi SAW. Baik. Menurut kebiasaan orang Arab, anak lahirkan daripada kalangan Mekah naklah cari perempuan lain untuk menyusukan bayi itu. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan tubuh, menguatkan otot, memelihara kelancaran lisan bayi itu. Ini tradisi orang Arab lah. Dihantar, diberi susu kepada wanita yang mulia, wanita keluarga yang mulia, menambah kemuliaannya. Kalau wanita itu banyak susunya, maka sihatlah tu badan baby itu. Ini tradisi orang Arab dulu-dulu, tidaklah bersalah dengan adat.
Tujuannya apa tuan-tuan? Macam kita juga dulu kat kampung-kampung, kalau zaman tu tak ada lah, sekarang semua orang dah swasta kan, penyusuan tu kepada lembu-lembu apa daripada Thailand, daripada Australia, daripada Finland daripada sian anak-anak semua susu swasta daripada yalah private sector. Kalau dulu 50-60 tahun lalu mana ada susu tepung ni semua tuan, formula mana ada. Zaman tu kalau seorang ibu tak mampu menyusukan anak, maka dia akan upah perempuan lain untuk menyusu. Macam tu lah juga cerita Ahmad Amin, seorang ulama yang terkemuka di Mesir lah, pengarang sastera yang hebat. Dia pun masa kecil pun ketika itu 80 tahun 90 tahun lalu pun sama juga di Mesir masih lagi berlaku sedemikian adatnya. Maka datuk ataupun ayah itu akan mencari perempuan untuk menyusukan anaknya. Kalau Ahmad Amin tu ceritakan datuknya mempunyai telaga banyak orang datang menimba air kat situ, ambil air. Zaman dulu lah tak ada paip di Mesir. Fauzia Ismail Salat Asma paip Syekh Ahmad Amin ni bercerita. Maka datuk pada Ahmad Amin ni telah pun, Ahmad Amin seorang ulama Mesir maksud saya, lebih 80 tahun cerita ni. Supuri Alkia, ibu yang terbaik. Maka datuk dia ada telaga, orang kaya, maka ramai orang datang ambil air kat tempat dia. Dia nampak perempuan yang sihat, maka dia minta supaya menyusukan cucunya. Maka ini antara amalan orang Arab. Bahkan sampai 1 tahun sebelum ini pun masih berlaku lagi. Baik. Adalah implikasi tertentu bila disusukan nanti adik-beradik ataupun anak kepada ibu susu yang lain tu menjadi susuan, tak boleh berkahwin dan sebagainya. Itu kena tahulah ada implikasi yang tertentu. Asma, Pai, Nur Khalifah dia buat sedemikian, dia merupakan satu perkara di bawah kawalan dalam kontrol lah. Bukan seperti yang dicadangkan oleh masyarakat barat pada ini untuk derma susu dan akhirnya boleh diambil susu tu di mana-mana dan siapa minum tak tahu nasab sebagainya. Bukan begitu. Ini dalam Islam, dalam budaya orang Arab dulu, maka mereka pergi mendapatkan penyusuan daripada perempuan yang layak, yang sihat, dengan tujuan untuk menambah kualiti kehidupan kesihatan anak tersebut. Tapi ditahulah siapa ibu susunya. Yang berlaku kat negara barat tak tahu siapa ibu susunya. Semua orang derma susu dah tak tahu siapa punya susu, tuan. Baik, ibu susuan Nabi SAW seterusnya adalah Halimah binti Abi Zuhaib daripada kabilah Bani Sa'ad. Suaminya adalah Harith bin Abdul Uzza daripada kabilah yang sama. Halimah dan keluarga sendiri terdiri pada golongan yang miskin. Bila datang ke Mekah pada musim panas tadi, membawa seekor kuda yang lemah, kurus, tidak menghasilkan susu. Dengan demikian, Halimah kurang berdaya untuk menghasilkan susu kerana keadaan kemarau dan juga kemiskinan yang berlaku. Anaknya sering kelaparan. Sampai saja di Mekah, rombongan Bani Sa'ad lain enggan menjadi usuan Nabi bila melihatkan dirinya merupakan anak yatim. Pada pandangan mereka, tentulah Muhammad SAW itu tidak mempunyai sebarang harta. Ini berbeza daripada Halimah yang sudi menjadi ibu susuan Nabi, berikutan bayi-bayi yang telah diambil menjadi anak susuan mereka. Oleh demikian, jadilah Halimah ibu susuan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam perjalanan, semasa Halimah menyusukan bayi itu, beliau merasakan susunya penuh dan juga bayi itu menjadi kenyang. Begitu juga anaknya yang asyik menangis kelaparan, kini sudah dapat tidur dengan nyenyak. Ini adalah kakak susuan Nabi, namanya Syaimah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan baca babak-babak syahdu ni tuan-tuan ni, macam Nabi berjumpa dengan ibu susuannya semula, kakaknya Syaimah tu. Dan satu peristiwa yang sangat indah tuan-tuan. Nangis ibu itu melihat Nabi selepas puluhan tahun tak jumpa baginda salam, tiba-tiba jadi pemimpin umat yang besar. Allahu Akbar. Nanti kita jumpa bab itu. Sabar, tunggu tahu. Best baca sirah ni. Saya tahu di kalangan tuan-tuan memiliki kitab-kitab sirah macam-macam. Tapi izinkanlah saya memberi manfaat daripada buku sirah ni tuan-tuan, kerana kami cuba bawa pendekatan bergambar, diagram, ada QR code lagi tahu. Ada gambar-gambar yang kita ambil sendiri. Bukannya kita curi dekat internet ke tidak, kita ambil sendiri gambar ni tuan-tuan. Saya pergi sana bawa fotografer dan ambil gambar-gambar ni supaya lebih menarik. Ini kelebihan buku Ensiklopedia Sirah Nabi SAW. Mengenai perkara ni, kata Al-Imam Syahid Muhammad Sa'id Al-Buti dan kitab beliau ni tadi pula, Arab pula, saya bacakan. Ya dulu mattafaqa alaihi ruwatus sirah an-nabawiyah min anna manazil Halimah Sa'diyah adat mumarra'atan daratan ba'da an kana mujribatan qahilah. Menunjukkan bahawa bila Nabi SAW datang kepada kabilah Halimah ni, bertukarlah kabilah itu menjadi subur pokok-pokoknya.
Hatta halusan lisan iza barakallahu fikum. Terima kasih. Kita belajar sirah, begitu juga kita merentas tafsir InsyaAllah sentuh tafsir juga. Jadi keadaan di situ bertukar menjadi subur. Wa'ad hafilan fi dar'i naqatiha al-kabira al-musinna ba'dan kana yabisan la yatanadda biqatrati labanin yadullu dhalika ala ulu sya'ni Rasulullah wa rif'a martabatihi inda rabbih hatta munzu kana tiflan saghiran ka ghairihi min al-atfal. Kedatangan Nabi kepada kabilah itu menjemput berbagai bentuk keberkatan untuk hadir. Unta mereka yang sudah pun tua dan tidak bersusu lagi, tiba-tiba keluar susunya membuak-buak. Begitu juga pokok-pokok kembali subur. Ini semua menunjukkan kepada keberkatan hidup Nabi, padahal baginda masih lagi kecil pada masa itu. Faqad kana min abraz mazahir ikramillah lahu an akrama bisabab baita Halimah السعدية التي تشرف بإرضاعه وليس في ذلك من غرابة ولا عجب فقد علمتنا شريعتنا الإسلامية أن نستسقي عند انهباس المطر ببركة الصالحين الناس ومن أهل بيت رسول الله رجاء استجابة الله دعائنا. Jadi bila datang Nabi dalam keluarga itu memberikan keberkatan, itu bukan satu benda yang pelik. Islam ni mengajar kita untuk ketika minta hujan dengan mengambil keberkatan orang-orang saleh dan juga daripada keluarga Nabi SAW yang ada. Seperti kata para ulama ahlu sunnah, seperti disebut oleh Imam Ibn Hajar, istahabul istiswa' bi ahli salahi wa taqwa wa ahli baiti nubuwah sawa'un fi istisqa wa ghairihi ajma' ala jumhur a'imma al-fuqaha. Seperti disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, begitu juga Ibn Syaukani dalam Al-Autar, dan As-San'ani Yusuf Salam, dan juga Al-Muni oleh Ibn Qudama Al-Hanbali, yang menyatakan bahawa galakan ketika kita minta hujan atau ada hajat-hajat besar untuk kita beristisfa'. Istisfa' ni tabaruk, tawassul dengan orang-orang yang saleh di kalangan kita, para imam, para ustaz, orang saleh. Dan kalau ada keluarga Nabi, itu juga satu keutamaan untuk kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan mereka ini Allah turunkan hujan, Allah angkatkan kesusahan dalam kehidupan kita. Ini merupakan satu perkara yang disebut secara ijma' oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan pandangan majoriti para ulama Ahlus Sunnah tentang keharusan berbuat demikian, galakan untuk buat demikian. Kerana melihat kepada peristiwa datangnya Nabi, fa kaifa idza tasharrafa al-makanu bi Rasulillah wa huwa tiflun radhi'un kad istakana ila hijri halimatin wal taqama sadiha inna min al-jadid an yakuna sababiyatuhu li ikhdarar al-ard al-mujdiba min hawlin أبلغ من سببية قطر السماء ونابيع الأرض وما دام الكل بيد الله وهو وحده مسبب الأسباب جميعها فأجرى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في مقدمة أسباب البركة والإكرام الإلهي ذلك أنه رحمة الله إلى الناس بسره تبيانه وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. Rasulullah semua Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir pada waktu ini, tuan-tuan. Sebab lupa lah, terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah kita pagi ini. Dan tuan-tuan minat untuk mengikuti kami dalam program program kesihatan Thai pada Selatan nanti. Tujuannya untuk kita belajar dakwah. Ada pendakwah kat Selatan Thai, sahabat saya, tak boleh sebut namanya lagi lah, nanti saya sebut. Seorang doktor yang ada PhD dalam bidang dakwah, yang punya pengalaman mengislamkan ribuan manusia di kalangan orang-orang Siam, di kalangan mereka yang beragama Kristian, beragama Hindu. Beliau punya pengalaman luas mendakwah dan menarik orang masuk Islam. Sesingkat 5 minit saja orang masuk Islam. Nak belajar tak? Kami ada trip ke Selatan Thai bulan 9 nanti. Tuan-tuan ikut perkembangan kat Zazan Travel. Rombongan ni terhad kepada beberapa orang saja. Kita pergi. Tak nak ramai. Yang pergi ni betul-betul hardcore, nak kena belajar balik. Nanti boleh berdakwah pada jiran tangga kita, pada kawan sepejabat, bagaimana nak mengislamkan orang. Sahabat saya ini punya pengalaman mengislamkan orang menarik, tuan. Mengislamkan orang Kristian 3 minit je. Mengislamkan orang Buddhis 5 minit saja. Kita nak islamkan orang Kristian lebih mudah daripada mengislamkan orang agama lain. Kerana agama Kristian ni boleh kata ada berapa persamaan dengan Islam lah. 3 minit insyaAllah dia masuk Islam. Tapi kita kena ayat-ayat power lah. Nanti tuan-tuan ikut kami kat Zazan Travel. Perjalanan bukan setakat pelancongan, perjalanan penuh pengisian dan pemanduan. Kita belajar tafsir, kita belajar hadis, kita belajar teknik berdakwah nanti insyaAllah. Yang ketinggalan tahu, bulan 8 ni kita ada trip pergi ke Uzbekistan. Nanti kita ada trip lagi sekali Uzbekistan 2010. Ada juga ada trip ke Morocco, ke Spain.
untuk menelusuri, lihat kejayaan umat Islam yang terdahulu ke Mesir, lagi ke Balkan, ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada bulan 8 nanti. Tuan-tuan nak ikut umrah 3 tanah suci, jom ikut Zalan Travel. Umrah 3 tanah suci, tempatnya sangat indah tuan-tuan. Kat Jordan kita pergi Baitul Maqdis. Siapa nak pergi segera daftar. Jangan lupa. Baik, saya baca lagi tuan-tuan. Bukan itu sahaja, dengan tiba-tiba untanya yang memiliki susu sangat banyak hingga mereka dapat minum sampai puas. Dan itu perjalanan itu di antaranya ketika datang dahulu, perjalanan mereka agak slow di atas keldainya, tiba-tiba bergerak dengan laju memintas ahli rombongan mereka yang lain. Perkara yang lebih mengajaibkan, menakjubkan, sejak kepulangan mereka, Halimah dan suaminya mendapati haiwan ternakan mereka semakin gemuk, memiliki banyak susu. Sedangkan pada masa itu negara mereka, tempat mereka dilanda kemarau. Rata-rata ternakan di situ memang tidak dapat diperas susunya. Kegembiraan yang tidak terungkap tak ada kehidupan mereka berubah menjadi indah dalam sekelip mata. Itulah cerita tentang pembelaan Nabi SAW. Bayangkan kalau setiap hari kita baca kisah Nabi tuan-tuan, datang tak berkat dalam hidup? Cuba jawab saya, Uncle Azan. Agak-agak kalau setiap hari kita baca hadis Nabi, berkat tak keluarga kita? Agak-agak kalau setiap hari kita baca hadis Nabi, kita forward pula kepada teman-teman, rakan, taulan, sahabat yang lain, berkat tak hidup kita? Jom buat tuan-tuan. Kita tengok kehidupan orang, kadang hati kita menjadi tidak bersyukur tau. Lihat kehidupan orang senang lenang, kereta, rumah, kekayaan, makan di tempat. Akhirnya hati kita rasa memberontak, membentak, tak seronok. Kan kebaik kalau kita baca kisah sebaik-baik manusia ni Rasulullah SAW. Mudah-mudahan padanya merupakan terapi diri. Bagi mereka yang sakit, Allah sembuhkan. Bagi mereka yang hidupnya tak kecukupan, Allah cukupkan. Mereka yang kemiskinan, Allah beri kepadanya kekayaan. Keberkatan hanya datang bila kita mendampingi Rasulullah SAW, baca kisah-kisah Nabi, mengamalkannya dalam kehidupan. Jom baca tuan-tuan. Setakat ini saja dulu untuk kuliah pagi ini. Sekali yang baik semua daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan sedikit pengisian pada hari ini. Hari ini kita dalam berapa Jun tuan-tuan? Ini kita berada pada 24 Jun, iaitu pada 5 Zulhijjah. Ingat tau, hari Isnin 7 Zulhijjah, hari Selasa 8 Zulhijjah, hari Rabu 9 Zulhijjah. Ni 3 hari puasa tuan-tuan. Isnin, Selasa, Rabu. Kalau tak puasa pada hari ni, tak sempat puasa daripada awal Zulhijjah, dia dah puasa semalam hari Khamis, Alhamdulillah, 2 hari lepas, maka jangan abaikan puasa pada Isnin, Selasa dan Rabu. Rabu tu adalah climax kerana hari Arafah. Saya ada program dekat Melaka pada hari Arafah nanti untuk berdoa bersama di madrasah Tuan Guru Syekh Sudin di Duyung. Bagi tuan orang Melaka boleh join sama-sama. Kita ada program dekat Duyung, dekat madrasah Al-Ma'muriyah di Duyung. Baik tuan InsyaAllah kita puasa sama pada Isnin, Selasa dan Rabu. Rabu tu adalah keutamaan. Siapa puasa hari Arafah, diampunkan setahun lalu, setahun yang akan datang dosa-dosanya. Baik, setakat saja. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحابهم حقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Siang kilah hari ini Nur Khalifah. Terima kasih semua. InsyaAllah ada kesempatan kita sambung pagi esok InsyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Baik, jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua sahabat kat TikTok, kat Facebook, kat Insta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Khaiz Hashim, Nur Ain Abdul, Rabi'ah, Sayyidatun Nadirah. Terima kasih semua sahabat kat TikTok. Zaifur Fuad, An Faisal, terima kasih Yahya. Jumpa lagi insyaAllah lagi semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kat Insta. Haji Ruby, Hajah Mai,
Terima kasih semua. Ilah Saleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.